Tandingan untuk jawatan secara keseluruhannya saya melihat berjalan dengan lancar lah. So far dengan kenyataan hari ini daripada lembaga disiplin yang melonggarkan syarat-syarat kempen ni, saya rasa satu perkara yang kita alu-alukan. Sebab banyak sangat komplain, rungutan daripada bawah kata terlalu ketat punya syarat. So dengan adanya penjelasan semalam daripada lembaga disiplin, saya rasa baguslah dan memberi gelanggang yang sama rata kepada semua calon. Secara spesifik mengenai pemilihan untuk jawatan Ketua Pemuda, saya dah ambil kesempatan untuk turun ke hampir setiap negeri. Kalau tidak turun pun dah berjaya jumpa dengan pemuda-pemuda daripada setiap negeri untuk minta sokongan daripada mereka supaya saya dapat melanjutkan tempoh sebagai Ketua Pemuda untuk penggal akan datang. Dan Alhamdulillah setakat ni respons adalah bagi saya lah baik daripada rakan-rakan. Tetapi saya tidak ambil mudah cabaran yang datang daripada pesaing saya, dan saya akan pastikanlah untuk terus berkempen sehingga 12 hari bulan. Kenapa penting kesinambungan ini? Ini dah 4 tahun dah pegang muda, kemudian nak 4 tahun lagi. Apa mesej kepada yang pertamanya, saya melihat bahawa kita nak teruskan usaha untuk memenangi sokongan daripada generasi muda, terutama daripada pengundi muda Melayu. Rating kita pilihan raya lepas 54% kalangan pengundi muda Melayu. Ini survey yang dibuat oleh Merdeka Center. So satu pencapaian yang baik. Yang kita kalah ni sebab pengundi-pengundi bukan Melayu muda. Yang itu kita kena bantu komponen kita lah untuk bangun semula supaya kita dapat. Yang kedua, saya nak melihat kesinambungan sebab kita ada ramai ketua-ketua pemuda cawangan bahagian yang baru yang memerlukan latihan dan motivasi supaya pemuda di peringkat akar umbi ini dapat kita hidupkan dengan lebih hebat lagi dalam penggal akan datang. Sebab tugas mereka penting untuk memenangkan hati pengundi muda ni. Justru saya percaya bahawa di peringkat pemuda pusat mesti ada kesinambungan. Sebab soal nak sediakan pelapis ni, saya masih lagi tak dapat nak sediakan seramai mungkin. Sebab kalau kita tengok pembangkang, ramai di kalangan ahli-ahli Muhammad, di kalangan orang muda. Di dalam UMNO ada tapi tak cukup. Kita mungkin dalam pilihan raya kali ni kita dapatlah 2-3 orang muda yang masuk parlimen. Rizal, Anwar Manap daripada Sekijang, Irmo Hizam daripada Kuala Selangor. Tapi saya nak lebih ramai lagi. So amat penting untuk kita ada kesinambungan. Dan saya offer diri saya sebagai orang yang ada pengalaman dalam pemuda. Ini penggal yang kedua, insyaAllah kalau saya menang sebagai Ketua Pemuda. Saya dah pegang naib ketua satu penggal, exco satu penggal. Saya rasa saya dah melalui segala-galanya dalam pemuda. Dan 4 tahun yang lepas ni saya bawa pemuda dalam keadaan yang begitu susah sekali, tanpa jawatan selepas tsunami 2008. Dan saya melihat walaupun keadaan yang susah, walaupun tiada apa-apa jawatan, tetapi kita berjaya juga untuk bawa pemuda ke satu tahap yang boleh dikatakan yang baik, ya. Dan kita nak buat lebih baik lagi. Dan saya merayu kepada mereka, bagilah peluang kepada saya. Lagipun saya ada pengalaman. Dan calon-calon yang bertanding lawan saya menghormati keberanian mereka, tetapi majoriti daripada mereka tak pernah pegang jawatan di bahagian pun. Dan itu bukan saya nak perkecilkan latar belakang mereka, pengalaman mereka, tapi dalam politik ni mestilah ada pengalaman bawa institusi yang besar. Daripada 4 pencabar saya, seorang saja pernah jadi ketua pemuda bahagian. Yang lain semua di peringkat cawangan. Cawangan dengan kebangsaan, dia langit dengan bumi lah, dia punya cabaran dia. Dan bukan saya kata saya yang terbaik, tetapi saya rasa saya ada pengalaman untuk jaga pemuda di peringkat kebangsaan. Tadi ada sebut nak sediakan seberapa ramai pelapis. Tapi saya tengok sekali limpah daripada 191 bahagian tu, rasanya ada tak sampai 10 orang saja yang ketua pemuda bahagian yang menawarkan diri untuk tanding exco. Jadi nampak daripada 191 ada lebih kurang 8 hingga 10 orang saja. Dia nampak macam ada gap, macam ada masalah. Kenapa mereka ni tidak boleh menawarkan diri ke peringkat tinggi?
apabila telah cukup umur, mereka berhenti di setakat itu saja. Sebab kita dapati bahawa, kalau tak silap saya lah, hampir 70% ataupun lebih daripada ketua pemuda bahagian dah expire dari segi umur. Jadi dia tak boleh pergi ke exco, sebab dia tak layak lagi dari segi umur. Sebab itu tak ramai ketua pemuda bahagian yang bertanding exco, sebab tak ramai yang layak dari segi umur. Dan perkara ini kita dapat atasi hanya dengan kita meremajakan lagi kepimpinan pemuda di peringkat bahagian. Maksudnya bila dia jadi ketua pemuda bahagian tu, dia bukan last term lah, dia bukan satu penggal aja. Mungkin dia 34, 35, atau dia ada mungkin dia lebih muda lagi, supaya dia ada 2-3 penggal lagi. Jadi dia boleh bermula, dan dia boleh dia boleh dapat pengalaman di peringkat bahagian dulu. Selepas itu penggal kedua dia boleh cuba kat exco pula. Tapi nak jawab soalan secara spesifik, memang tak ramai, sebab ramai yang dah tak layak dari segi umur. Dia dah pencen dah. Satu masalah isu tentang ketua pemuda ni macam last term ni tak ada jawatan kan. So now dah jadi menteri. Banyak orang persoalkan, ada dulu zaman Tok Harun, orang persoalkan perlu tak jawatan ketua pemuda ni memegang jawatan dalam kerajaan. Apa problem macam jadi ketua pemuda tanpa jawatan dan sekarang ada jawatan? So do you think justify tak keperluan jawatan? Kita kena tengok kepada individu tersebut. Okay. Kalau individu tersebut boleh bawa, boleh carry pemuda tanpa jawatan, saya rasa tak ada masalah. Macam saya buat 4 tahun, tak ada masalah. 4 tahun pemuda masih bersatu dan kita dapat menjalankan banyak program. Dan of course orientasi pemuda tu memang sengaja saya ubah daripada kumpulan pendesak dulu kepada kumpulan yang lebih kepada solution. Kita buat program untuk orang muda dan sebagainya. Tetapi dengan adanya jawatan sekarang, bukan saya kata kita nak salah guna kuasa sebagai Menteri Belia dan Sukan, tetapi bagi kekuatan kepada kita, kekuatan kepada pemuda. Dan bila tiba masa untuk kita cakap, saya tak kisah sama ada jawatan ke tidak. Contoh, saya bagi contoh yang terkini lah. Baru ni ada cadangan nak senarai hitamkan peminjam PTPTN bawah SIKRIS. Walaupun itu adalah cadangan yang datang daripada Kementerian Pendidikan, kebetulan kerajaan juga, saya sebagai ketua pemuda, saya kata tak boleh, sebab saya mewakili orang muda. Dan saya cakap di luar, saya cakap dalam kabinet juga, dan akhirnya benda itu tak diteruskan. So bagi saya tidak ada masalah. Ada kalanya keputusan yang dah dibuat oleh kabinet, yang dah dipersetujui, saya terikat. Tetapi sebelum keputusan dibuat, saya boleh bersuara. Terutamanya dalam kabinet saya bersuara. Ada banyak keputusan yang saya tak boleh cakap lah sebab kerahsiaan kabinet, yang saya terpaksa suara sebagai orang muda. Saya kata saya bawa suara pemuda dan saya tak setuju dengan cadangan tersebut. So bagi saya, kalau nak ambil model pemimpin pemuda itu di luar kerajaan pun boleh juga, di dalam kerajaan pun boleh juga. Tapi saya rasa bila dah ada dalam kerajaan, saya rasa lebih berkesan buat di dalam kerajaan, sebab kita di meja rundingan utama negara, iaitu kabinet, dan kita boleh bantu di situ dan suara di situ. Kenapa dalam pemuda di peringkat akaunti ni kurang mempunyai daya saing untuk menawarkan diri bertanding dalam jawatan-jawatan ketua pemuda? Ketua pemuda mana? Ketua pemuda di peringkat bahagian. Di peringkat bahagian saya melihat sebenarnya keadaan dia sebalik apa yang digambarkan tadi tu. Sebab saya melihat ada banyak bahagian di mana ramai yang bertanding, sampai ada 4-5 penjuru yang bertanding jawatan ketua pemuda bahagian. Untuk exco, walaupun macam Abalan kata tadi tak ramai ketua pemuda bahagian bertanding, tapi kita ada 75 calon. Di antara mereka adalah bakal ketua pemuda bahagian ataupun mereka yang baru nak masuk. Bagi saya ini tanda yang baik. Sebab ada orang kata, oh UMNO ni berebut jawatan. Tetapi jawapan saya senang saja. Jawapan saya adalah UMNO dan pemuda ni masih lagi relevan. Ramai sangat nak ambil jawatan dalam pemuda sebab kita masih relevan. Bayangkan kalau tak ada siapa nak jawatan dalam pemuda. Itu adalah petanda yang buruk bagi kita. Sebab tak ada siapa lah ambil kisah pasal pemuda UMNO. Tapi sekarang ni oleh kerana pemuda masih lagi relevan, begitu ramai yang tampil ke hadapan. Dan saya dapat laporan di bahagian-bahagian, tak ramai yang menang tanpa bertanding. Mesti ada pertandingan. So itu satu tanda yang baik lah. Bagi ada sebab pasal terlalu ramai sangat yang bertanding ketua bahagian, dan ada di antara mereka cuma ahli biasa. Jadi sekiranya mereka ni menang, sedangkan mereka tidak ada
grassroots yang betul-betul kuat, mampukah dia meningkatkan kualiti untuk pemuda bahagian dan juga di peringkat pusat? Itu yang saya risau tu. Itu yang saya risau sebab kita buat sistem yang terbuka ni. Kalau orang yang bertanding ni tak ada pengalaman, dia menang. Bukan saya kata benda yang tak bagus, tetapi kita kena akui bahawa mereka perlu dibantu supaya dapat bawa carry pemuda bahagian. Kalau tidak pernah melalui bahagian, tiba-tiba jadi ketua, dia tak tahu hujung pangkal macam mana nak kendalikan mesyuarat, macam mana nak jagakan jentera. Dan saya risau sebab selepas pilihan raya ni, pemilihan parti ni, yang pertama kita ada pilihan raya kecil di Kedah. You imagine kalau lah untuk jawatan saya Ketua Pemuda UMNO Malaysia, pilih orang yang tak pernah bawa bahagian pun, tiba-tiba kena jaga jentera Pemuda UMNO Malaysia. Ini perkara yang serius. Dan selepas itu kita nak kena adakan Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Kalau tak pernah melaluinya, tiba-tiba nak kena anjurkan, bukan benda yang senang nak jaga floor ni. Floor ni biasalah, kita semua tahu macam-macam perangai kat floor tu. So benda ni boleh menjejaskan institusi. Tapi untuk di peringkat bahagian, kalau sekiranya ada mereka yang datang daripada nowhere tiba-tiba menang, sebab ialah rezeki mereka, saya kena cepat-cepat buat program kursus latihan, kursus kepimpinan, supaya mereka memahami peranan dan tugas mereka. Daripada benda yang basic, iaitu macam mana nak kendalikan bahagian, mesyuarat, sampailah ke perkara yang lebih orang kata complicated lagi lah, soal isu semasa, macam mana nak jawab isu dan sebagainya. So benda ni adalah satu keutamaan bagi saya lah. Bagi lihat pemilihan ni is more trial and error, or memang sebelum Saya rasa sebelum memang tak fikir benda yang kata soal kempen yang ketat, soal lot of thing yang rasa ada. I ingat trial and error lah. Sebab first time kita buat cara macam ni. Tapi I rasa kita tak akan balik kepada sistem lama, iaitu perwakilan pusat. Cuma kita mungkin fine tune sikit lah. Dari segi kelayakan nak bertanding, dari segi dia punya syarat-syarat, itu kita kena fine tune sikit. Cuma kalau kita nak buat perubahan sekarang dah terlewat dah, sebab kita dah dekat nak sampai habis dah, ni hari mengundi. Jadi mungkin kita kena fine tune balik lah few things. Tapi sistem yang ada ni macam bagi kelebihan kepada penyandang. Sistem lama pun bagi kelebihan kepada penyandang. Kalau sistem lama, kita kena dapat pencalonan 58 pencalonan. Kalau orang biasa no chance dia akan dapat dia akan dapat contoh ketua muda, dia kena dapat pencalonan 58 bahagian. I boleh block yang dia ni, tapi kali ni dia tak ada. So siapa-siapa daripada cawangan isi borang dapat ni pencadang, dia boleh lawan. So sistem lama sebenarnya banyak membantu penyandang. Sistem ini ialah mungkin dari segi publicity dan sebagainya memihak kepada penyandang, tapi dalam mana-mana sistem pun memang akan memihak kepada penyandang, sebab penyandang orang kenal. Itu natural lah. Tapi ada pandangan, adakah ini nak nafikan pandangan mengatakan you gagal membina generasi muda di peringkat bawah, di peringkat akar umbi di luar bandar meminati UMNO daripada mereka yang berada di dalam bandar. Weh, macam mana gagal? Kalau gagal di luar bandar, kita tak dapat 54% tu. Itu bukan saya yang buat survey, orang lain buat survey. Lepas tu saya dapati bahawa 54% pengundi muda Melayu, kebanyakan di bandar, sokong BN dan UMNO. Jadi saya nampak benda tu adalah jawapan kepada benda ni, apa yang saya sebutkan tadi. Pengikut saya dalam Facebook, dalam Twitter, yalah ada juga di bandar, tapi kebanyakan dia adalah di luar bandar. So dengan adanya kementerian ni pun saya banyak memberi tumpuan kepada luar bandar. Contoh, saya bagi contoh, kita selalu buat hari belia dekat Putrajaya. Sekarang ni saya kata kita kena buat di seluruh negara, supaya orang muda kat luar bandar pun merasai juga. Sebab inilah yang bagi sokongan kepada kita pun. Kita menang di kawasan luar bandar. Rembau saya punya kawasan saya sendiri, 50% luar bandar, 50% bandar. Saya menang dua-dua, bukan hanya bandar, luar bandar juga. Saya dapat majoriti 3 kali ganda. So saya rasa tak betul tanggapan tersebut. Mungkin tanggapan tersebut sebab ialah pendekatan saya modern, progresif, ada yang kata liberal, tapi untuk orang bandar masih lagi popular juga. So saya tak nampak lah benda tu betul. Berkaitan dengan liberal tu, memang ada satu kritikan yang cuba dibesar-besarkan sekarang ni, YB kurang agenda Melayu, liberal dalam program juga pembawakan. So apa komen YB? Agenda Melayu saya adalah dari segi hasil dia, bukan dari segi retorik dia. Saya mementingkan hasil. Macam interview saya dalam mingguan semalam, saya nak tengok kepada result. So bila saya cakap pasal agenda Melayu ni, dari segi
pekerjaan, peluang pekerjaan, dari segi perumahan, dari segi gaji minimum, dari segi kita bantu mereka yang muflis, itu baru ada pengisian agenda Melayu. Kalau kita setakat retorik aja tak gunalah. Jadi saya nak bawa perubahan tersebut. Mungkin yang cakap saya liberal ni dia tak faham perubahan. Dia lebih suka kepada ialah kumpulan pendesak, just cakap saja. Tetapi saya lebih kepada hasil. So saya akan fokus kepada hasil. Masa saya jadi pengurusi PUNB pun saya lebih kepada hasil. Tak cakap tapi buat kerja. Dapatkan dana untuk PUNB, untuk MARA, untuk tekun, tambahan daripada PM sebelum pilihan raya. Itu yang kita buat. Bagi saya itu lebih penting. Kita tengok, yalah saya selalu sebut bangsa lain, dia tak pernah, tak sangat dia apa cakap retorik, dia buat saja dan akhirnya dia berjaya. Kita kena buat benda yang sama. Bukan saya nak menidakkan kumpulan NGO yang nak cakap, teruskan, ya, tetapi bagi saya lebih penting kita tumpukan kepada hasil. Kalau nak cakap liberal, cakaplah liberal. Tapi bagi saya, orang Melayu dan nasib kita tak tergadai waktu saya jadi ketua pemuda. Malah kita lagi kuat kita di UMNO. Lebih balik pada pasangan tradisi. Hari ini ada calon mengatakan yang YB salah guna jentera kementerian untuk kempen. Macam mana? Dia ni tak ada modal, itu jadi modal. Kalau nak bertanding tu cakaplah tentang visi, tentang misi. Tapi yang calon yang buat tuduhan tersebut, dia daripada awal lagi modal dia adalah untuk memburukkan saya. Hari pertama dia buat, dia hantar dia punya borang, dia panggil saya Bangla. Dia kata saya ni macam Bangla sebab saya lahir di luar dan saya dibesarkan di luar negara. Saya tak pilih siapa bapak saya. Itu bukan pilihan saya. Memang dia bapak saya. Bapak saya kebetulan pegawai di Wisma Putra. Jadi saya terpaksalah pergi duduk di luar negara, hidup di luar negara. Itu bukan pilihan saya. Takkan saya pilih siapa bapak saya. Tapi dia kata saya Bangla, macam saya pendatang asing. So semalam dia buat tuduhan. Dia kata saya menyalahgunakan jentera kerajaan. Saya nak bagi tahu bahawa saya jumpa dengan orang muda setiap minggu. Kan kita buat program di kementerian ni setiap minggu. Bukan saja waktu pemilihan, sebelum itu pun kita buat program. Dan program kita buat adalah menteri bersama dengan orang muda, ataupun perjumpaan pemimpin bersama dengan orang muda. Kita jemput semua, ahli belia, persatuan belia, orang muda biasa, kita jemput datang. Yang dia ni tak faham adalah ramai di kalangan aktivis belia, persatuan belia ni kebetulan juga ahli UMNO. Sebab belia dengan pemuda UMNO tak boleh dipisahkan. 4B, GPMS, MBM, MAYC, semua ahli pemuda UMNO. Jadi yang datang tu sebahagian besar perwakilan. Apa saya nak buat? Takkan saya nak halau dia orang kata, oh you perwakilan, tak boleh, ini majlis kerajaan. So bila dia datang, saya cakap tentang isu semasa, tentang kerja kementerian. Ramai yang tanya pasal pemilihan, saya kena jawab lah tentang pemilihan. Dan ada calon-calon exco yang nak ambil kesempatan sebab ramai perwakilan, dia pun datang juga. So MC pergi rumah, ini calon exco, semua dibuat dalam suasana yang ceria, bukan suasana yang kita nak sembunyikan ataupun kita nak rahsiakan. Jadi bagi saya, dia tak faham bahawa pemuda dengan belia sinonim. Dengan ramai belia yang kita jemput tu kebetulan juga adalah orang pemuda UMNO. Tapi yalah, bagi saya kalau nak lawan pun, kalau nak bersaing pun, carilah topik lain. Cakaplah visi dia sendiri, jangan cari keburukan orang lain kan. Kita pun tak kacau dia. Mungkin Melvi boleh ulas sikit soal Irwan Ambak ni. Sebab rasanya mungkin dia ada pertalian dengan dengan keluarga dia sepupu isteri saya. Bapa dia dengan arwah ibu kepada isteri saya adalah adik-beradik kandung. Jadi dia sepupu isteri saya. Dan 3 bulan yang lepas dia ada hantar email kepada saya yang menyatakan hasrat dia nak bertanding jawatan ketua pemuda. Dia baru saja menang jawatan ketua pemuda cawangan. Baru menang ketua pemuda cawangan, tiba-tiba nak lawan ketua pemuda Malaysia. Jadi saya pun, yalah, nak kata kita rapat pun tak juga, kita tak rapat sangat. Tapi saya jumpalah dalam kenduri kendara keluarga, saya pernah jumpa dia. So bila dia hantar email macam tu, saya pun tak tahu macam mana nak respon. Saya hantar kepada isteri saya kata, ni your cousin dah buat kerja gila dah ni. So dia kata macam mana nak jawab. Saya kata saya dah jawab dah. Saya kata ini parti demokrasi, saya tak nak pujuk dia, paksa dia keluar. Kalau nak lawan lah kan? Tapi saya cuma bagi tahu dia, saya kata kat Irwan, you kena tahu bahawa jawatan ketua pemuda ni bukan ketua pemuda cawangan. Ketua pemuda Malaysia ni serius, naik presiden parti, ni profil nasional. I tak nak you tersilap langkah. Tapi dia kata dia nak juga. So saya kata tak apalah. Jadi bagi saya,
tak ada apa yang saya boleh buat. Tapi untuk orang kata saya plan ataupun saya letak dia di situ untuk pecahkan undi, saya rasa come on lah, tak perlu saya buat benda macam tu lah. Dulu saya lawan Mukris dengan Khetoyo pun boleh saya menang. Takkanlah saya kena letakkan calon nak pecahkan undi. Macam mana YB rate? Okay, the last time I think lebih kalau the last round ni semua ni kalau compare dengan this one. Oh ya, I mean bukan saya take for granted, saya masih lagi serius dan saya bagi tahu budak-budak saya, jentera saya, any challenge is serious. Wak Imah datang daripada Cawangan pun serius. Tetapi kalau nak kalau nak banding dengan 2009, I rasa jauh beza lah. 2009 tu memang sengit sekali. Memang sengit sekali. Kali ni bukan saya nak kata 100% lah, tapi saya rasa taklah sesengit tahun 2009 tu. Berkenaan dengan naib ketua pemuda, kita ada Jamawi, kita ada Azwan Bro, ada Luqman, ada seorang lagi Irwan yang ada kekuatan masing-masing, terutama yang tiga ni lah. So sungguh sayang kita terpaksa pilih satu je. Yang YB sendiri rasa naib yang macam mana yang YB idam-idamkan? Saya nak seorang yang boleh compliment saya lah. Maksudnya dia memahami visi saya dan dia boleh membantu menggalas tanggungjawab bersama. Saya walaupun dah jadi menteri, saya tidak akan kurangkan aktiviti pemuda saya. Saya masih lagi all out. Tapi saya memerlukan seorang naib yang boleh membantu, berkongsi tanggungjawab bersama dengan saya. Dan saya melihat di kalangan keempat-empat ni semua ada syarat tersebut. Maksudnya semua saya kenal. Dia bukan datang daripada nowhere. Dia dah ada pengalaman dalam EXCO. 3 orang EXCO, seorang ketua pemuda negeri. Jadi dah satu penggal kita bersama. Dia memahami saya memahami mereka. Saya tidak ada masalah dengan keempat-empat calon ni. Tapi semua ada kelebihan masing-masing. Contohnya Irwan adalah seorang aktivis grassroots. Dia dalam EXCO dia selalu bangkitkan isu grassroots, isu pemuda Cawangan, pemuda bahagian luahan daripada ahli-ahli. Dan style saya dalam EXCO pemuda, saya bagi semua cakap. Saya tak tapis, saya tak kata you tak boleh tegur semua. Dan dia memang bawa suara daripada akar umbi. Luqman, dia punya kelebihan adalah penghujahan. Dia berani ke depan. Jadi kalau ada debat ke apa, dia ready untuk pergi ke depan. Jamawi, dia adalah seorang yang bawa aspirasi pemuda daripada kawasan luar bandar, pendalaman. Dia memahami sebab dia datang daripada Sabah. So dia memahami soal pembangunan, peluang pekerjaan, bangunkan pemuda. Azwan Bro profesional. Jadi dia memahami contohnya universiti, pelajar-pelajar universiti, profesional di bandar. So empat-empat ni semua ada kekuatan masing-masing. Tapi memang betul lah, saya rasa amat rugilah sebab kita akan kehilangan 3 daripada 4 ni. Melainkan saya lantik lah kemudian kalau saya menang. Tapi kehendak YB tu tadi sebagai orang yang boleh melaksana, bukan yang menjadi pendesak, pesuara semata-mata. Jadi kalau yang mana satu yang boleh menjadi pelaksana? Keempat-empat boleh jadi pelaksana. Dan kita perlukan juga pendesak. Bukan saya kata kita tak nak jadi pendesak lagi. Saya kata pemuda UMNO hari ini lebih daripada hanya semata-mata jadi kumpulan pendesak. Soal pendesak mesti jalan juga. Mungkin hari ini sebagai menteri susah saya nak panjat pagar kedutaan. Jadi mungkin kita perlukan naib yang saya boleh kata okey, pagi ni boleh panjat ni pagar kedutaan tu. Dan pada masa yang sama saya kata okey, you kena melaksanakan Carnival Kejaya Job Fair kita. Implement, make sure kita buat dengan profesional. So kena ada orang yang boleh buat dua-dua tu. Macam, bukan saya nak katalah macam saya bantu Hisham masa saya jadi naib. Macam itulah. Kita pergi kepada calon Majlis Tinggi. Ini bahaya ni. Soalan makin bahaya. Adakah YB rasakan calon-calon yang ditonjolkan oleh pemuda, contohnya siapa ni, Rizal, kemudian Razali, ni calon yang terbaik yang boleh mewakili suara pemuda apabila mereka, walaupun mereka berada dalam kursi majlis, kursi MT nanti? Okey, yang pertamanya kriteria yang dulu kita hanya endorse 1-2 saja. Sekarang ni atas kerana peremajaan parti ni kita ambil 4. Kita cuba 4 kali ni. Mungkin semua tak akan berjaya, tapi kita yakin bahawa kita menyahut pandangan akar umbi yang nak meremajakan UMNO kali ni. Yang pertamanya kita bagi prioriti kepada kekananan dalam pemuda dan juga mereka yang menjadi wakil rakyat. So bagi saya
DRI dengan RM, Razali dengan Rizal, dua-dua adalah wakil rakyat. Razali pun dah jadi naib, masih lagi timbalan menteri, dan juga wakil rakyat. Rizal pun dah jadi wakil rakyat. Bertanding dua-dua, bertanding ketua bahagian MUA dengan ketua bahagian kepala batas. So dari segi seniority kita letakkan dua tu, sebab saya melihat dua-dua memahami jiwa pemuda dan sudah sampai tahap mereka dah graduate daripada pemuda kepada alam dewasa dan boleh bawa carry benda tu. Yang ketiga, Suhaimi. Saya nampak dia banyak bawa isu ekonomi untuk orang muda, yang mana kita bantu pinda akta kemuflisan yang bakal banyak bantu orang Melayu ni. Idea ni datang daripada dia dengan saya. Jadi saya nampak dia memang memahami soal agenda ekonomi orang Melayu. Sebab tu kita ketengahkan Suhaimi. Tun Faizal sebab yalah dia ada pengalaman dalam media baru dan sebagainya. Jadi dia sekurang-kurangnya dia boleh bagi input dari segi perang kita di cyber. So saya melihat kita ada sebab yang kukuh, keempat orang ni kita ketengahkan sebab ada masing-masing ada kekuatan. Dan saya harap bahawa MT akan bagi sokongan kepada calon mereka, calon pemuda ni, sebab atas semangat nak remajakan UMNO. Okay, mungkin 3 calon yang bagi sebut tadi umum tahu, tapi bila menyebut soal Tun Faizal ni, ada gosip-gosip mengatakan kerana hubungan dia dengan naib Presiden Datuk Seri Sam dan YB pun rapat dengan Datuk Seri Sam, dan kerana itu Tun Faizal dinamakan sebagai calon untuk MT. Tak juga, saya tak ada kena-mengena dengan hubungan dengan Datuk Seri Syamuddin. Saya practice open di dalam mesyuarat exco. Masa mesyuarat exco tu saya kata kita nak endorse calon untuk MT. Waktu tu hanya 3, Razali, Rizal dengan Suhaimi. Tetapi saya kata kalau ada siapa-siapa lain yang nak dipertimbangkan pencalonannya oleh exco sebelum kita endorse, sila cakap. Dan dia sendiri angkat tangan, dia kata saya nak pergi. Jadi kita bincang dan semua orang setuju, atas sebab dia ada pengalaman dalam dunia media baru ni. Bagi saya ialah saya saya tidak simpan apa-apa perasaan sedih ataupun perasaan tak puas hati daripada pemilihan yang lepas. Sebab bagi saya kita semua satu pasukan dalam UMNO dan BN. Dan macam saya kata jawab dalam interview saya semalam, saya kata we need everybody in UMNO. Kita memerlukan semua dalam UMNO. Kalau kita sesama kita dah cuba menjatuhkan yalah antara satu sama lain, yang rugi UMNO. So kita memerlukan semua pemimpin dalam UMNO. Soal pencalonan beliau itu adalah keputusan pribadi beliau, dan kita nilai lah berdasarkan kepada visi dan juga apa agenda yang dia nak bawa. Tapi bagi saya nak jawab soalan tu tanpa saya jawab berbelit-belit lah. Saya tak fikir tentang apa pemilihan akan datang. Bagi saya is now, dan pilihan raya ke-14 itu yang penting. So soal apa yang akan berlangsung, apa yang akan berlaku pada 4 tahun akan datang, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu what is going to happen, what is the scenario, kita pun tak tahu. Jadi no point saya fikirkan benda tu. Tapi ada orang berkata Muklis ni awal sangat masuk pertanding naik presiden, duduk dalam exco muda. Wah, you pancing lah. So, kalau I masuk politik satu hari, I masuk dalam perangkap you lah. Macam Culan cakap lah, dia baru nak ambil apa ni UPSR. Tapi dia dah nak pergi bersaing dengan sesama orang yang duduk SPM. Macam jawatan Ketua Pemuda Malaysia lah. Jadi orang kata itulah tak teruji yang tiba-tiba dah nak melompat kan. Jadi apa pandangan? Ada yang cakap macam tu, tapi ada juga yang cakap bahawa kita harus mengambil kesempatan bila masa mengizinkan. Kan? Okay. Ada juga yang cakap macam tu. Politik. You strike when you have the opportunity. You know, ada yang kata take your time, tapi ada juga yang kata you strike when it's your opportunity. So terpulang kepada perwakilan untuk decide. Tapi bagaimana pula dengan kata alasan dia patut pergi dulu sebelum KJ pergi ke jawatan MP? Macam saya katakan tadi lah, saya tak nak apa entertain soalan macam tu, sebab benda tu adalah andaian apa yang akan berlaku 4 tahun akan datang.
Dan saya tak nak komen tentang andaian. Bagi saya, macam saya kata tadi, kita perlukan semua orang dalam UMNO sekarang ni. Dari senarai ESCO yang tawar diri untuk pemuda 77 orang tu, kita tengok ada macam-macam latar, ada ustaz, ada artis, ahli perniagaan, pegawai khas. So macam mana Wabi tengok fenomena ni, macam mana Wabi nak dapatkan dream team tu? Kita perlu kepada kepelbagaian. Saya nak kepada kepelbagaian. So bila saya berucap, saya tak endorse nama, tapi saya kata kita perlu ada orang latar belakang agama. Sebab ini penting, especially bila kita berdepan dengan orang muda sekarang ni, yang sekarang ni ada pengaruh Azhar Idrus lah, macam-macam lagi. So kita perlu ada orang yang boleh jawab dari segi agama, from perspektif agama. Kita perlu juga ada yang profesional, yang ada pendidikan tinggi, supaya boleh masuk universiti, boleh engage dengan profesional. Kita rasa tak malu lah bila kita hantar ESCO, dia boleh jawab soalan, dia boleh engage, gunakan bahasa yang orang profesional memahami. Tetapi pada masa yang sama juga kita perlukan aktivis, ground aktivis. Saya bukan kata saya nak semua yang ada degree, PhD, yang tak ada degree tak layak. Tak boleh. Sebab kita perlukan ada orang yang ada touch, common touch, yang boleh bersama dengan orang kampung, yang boleh bersama dengan orang parti, yang boleh bersama dengan makcik wanita. Itu kadang-kadang orang profesional tak ada touch tu. So kita kena ada dream team, macam yang kata, yang all rounded lah. Ada yang boleh pergi sana, ada yang boleh pergi sini, ada yang pandai berdebat, ada yang boleh buat kerja, ada yang pandai takbir. So saya harap saya dapat kepelbagaian dalam ESCO punya line up. Okey, Wabi, sebagai ketua pemuda, dia sama juga line up dia dengan naib presiden. So setelah duduk kursi itu satu penggal, YB sendiri dapat bersama dengan 3 naib presiden yang ada ni, macam mana YB melihat keserasian mereka bekerja, dan yalah, adakah mereka ni secara pribadi YB rasa perlu dikekalkan ataupun macam mana? Saya rasa perkataan yang fashionable sekarang ni adalah keserasian lah. bukan pack, tapi keserasian. Jadi memang saya boleh sahkan keserasian ketiga-tiga naib presiden ni. Saya melihat daripada dekat sebagai ahli jawatan kuasa pengurusan, sebagai ahli biro politik, sebagai ahli MT yang terlibat secara langsung dalam keputusan tertinggi parti selama 4 tahun yang lepas. Saya melihat bahawa ketiga-tiga naib presiden ni memang mempunyai keserasian yang tinggi, dan juga perkara ini saya rasa memberi keselesaan kepada presiden dan timbalan presiden. Bukan saya kata ada endorsement ataupun ada pack, cuma saya melihat bahawa presiden, timbalan presiden memang selesa dengan 3 naib presiden yang sedia ada. Sama juga dengan ketua pemuda yang ada lah. InsyaAllah lah, insyaAllah. So ya, boleh ulas apa ni daripada Zahid, macam mana pandangan YB, lepas tu Isyam, Syafiq Hamdan, boleh ulas sikit tak? Datuk Seri Zahid adalah seorang, seperti mana yang kita semua tahu, seorang pemimpin yang tegas, yang no nonsense, yang juga datang daripada kilang pemuda sebagai bekas ketua pemuda UMNO Malaysia. Jadi dia memahami aspirasi orang muda, dan seorang pemimpin yang bagi saya lah, dia dapat laksanakan tugas dengan cepat dan tegas, dan amat diperlukan dalam kepimpinan parti. Datuk Seri Hishamuddin adalah seorang pemimpin yang bagi saya mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan. Seorang yang jujur, seorang yang ikhlas, dan seorang yang berpandangan jauh. Dia mungkin sebab pegang jawatan Menteri Dalam Negeri dalam keadaan yang begitu mencabar sekali, maka oleh sebab itu ada banyak persepsi. Tetapi bagi saya, beliau telah mengimbangi antara keperluan rakyat dan juga ketegasan yang perlu diadakan oleh seorang Menteri Dalam Negeri. Bukan perkara yang mudah, dan saya rasa beliau juga wajar kita memberikan tempat sebagai orang yang kedua ni, seperti saya sebut di Perak semalam, bukan saja kedudukan yang agak sukar pada sebagai Menteri Belia dan Menteri Dalam Negeri, tetapi beliau lah naib presiden yang bertanggungjawab di atas pindaan perlembagaan. So kalau kita nak cakap soal kebebasan yang kita beri, pemerkasaan demokrasi dalam UMNO, dialah yang buat benda tu. Tapi yalah, dia buat dalam keadaan di mana dia sendiri tahu mungkin kedudukan dia sendiri akan tercabar.
tapi dia sanggup buat demi kebaikan parti. So saya rasa itu satu pengorbanan yang perlu kita iktiraf. Datuk Seri Shafie pula saya rasa memang on the ground sebagai seorang Menteri Pembangunan Luar Bandar. Saya rasa dia banyak berjasa bawa pembangunan ke luar bandar, dan sedikit sebanyak kemenangan kita di kawasan luar bandar adalah oleh kerana kekuatan beliau. Jadi bila saya tengok package 3 orang ni, dia memang satu package yang baik. Extra sikit pasal Hishamuddin. Lebih sentuh soal pindahan perlembagaan. Jadi pandangan orang di bawah ni kebanyakannya tak sedar bahawa sebenarnya Hishamuddin adalah orang yang memberi peluang kepada mereka mengundi sekarang ini. Saya harap mereka dapat dihebohkan lah yang 2 minggu yang ada ni, bahawa pindaan dan kuasa yang diberi kepada Akaumbi ni adalah oleh kerana Hishamuddin, dan perlu kita iktiraf peranan beliau. Dan bagi saya, semalam saya cakap di Ipoh, beliau kebetulan ada atas pentas sekali, saya kata pemuda hari ni kita diberi, bukan saja pemuda, setiap sayap. Dulu Ketua Pemuda Wanita Puteri Cawangan, dia tak automatik pergi mesyuarat wakilan bahagian, dia kena menang dulu kat Cawangan. Sekarang ni kita automatik. Maksudnya kita ada kuasa. Kita ada lebih 15,000 Ketua Pemuda Cawangan yang boleh mengundi untuk naik presiden dengan MT. Itu datang daripada pindaan yang dibuat oleh Hisham. Saya masih ingat saya cadangkan dalam MT, ada dalam pengurusan, dan Hisham kata setuju, sebab kita kena bagi pengiktirafan automatik kepada Ketua Pemuda Wanita Puteri Cawangan. So saya kata, yalah, sekurang-kurangnya inilah orang yang telah memberi kuasa kepada kita, dan jasa tu saya rasa perlu kita iktiraf. Kalau kita sikit nak sentuh pasal pilihan raya ni, PRU13 juga tak mazhab for all election. So now menjelang PRU14 dah kata fazal for all election pula dah. Senario ni dah maksudnya dia memang ke ni. Jadi kita nampak there's no end to it. So you expect the kehangatan tu lebih the same? Saya yakin kehangatan itu sama. Cuma kita diberikan satu peluang keemasan 4 tahun akan datang ni, 4 tahun lebih akan datang ni, untuk kita buktikan kepada rakyat bahawa we are still the right choice. Bagi saya PRU13 satu turning point yang cukup penting, di mana kalau kita kalah belah, tetapi rakyat masih lagi bagi kita peluang. So that means kita tak boleh sia-siakan peluang yang dapat daripada rakyat. Saya rasa kalau kita dapat laksanakan apa yang kita janjikan dalam manifesto, saya rasa kita dapat sokongan yang bertambah pada PRU akan datang. Cuma 2 perkara lah. Yang pertamanya, saya rasa 5 tahun akan datang mungkin Anwar tak sehebat hari ni lah. Dia semakin berumur, dan sekarang ni nampak pun dia dah mula meroyan sana sini dah. Dia bukan force lagi. Kita kena mengakui dia bukan force lagi. Tapi kita kena ingat bahawa di bawah Anwar ada ramai orang muda yang dah mula muncul sebagai focal point dia. Anak dia, Tony Puah, Rafizi, macam-macam lagi lah. Cintong sekarang ni dia dapat paling tinggi di AP, paling tinggi orang muda, under 40 orang muda menang. So kita kena tahu bahawa even pembangkang dia dah start to move away from Anwar, post Anwar, pasca Anwar. So kita ingat yang tu. Yang kedua, selain daripada kita melaksanakan janji-janji kita, tunaikan janji, kita kena serius dalam isu ketirisan dan penyelewengan ni. Saya tengok rakyat memang marah bila tengok laporan Ketua Audit Negara. Inilah yang saya rasa antara kelemahan utama kita adalah masih di situ. Orang UMNO pun marah bila dia tengok laporan Ketua Audit Negara ni, soal pembaziran, penyelewengan, macam-macam lah. So yang ini kita kena serius. Bila saya cakap bagi pihak orang muda lah, saya defend. Bila kita kata kita nak kena kurangkan subsidi, saya defend. Tetapi you bayangkan untuk orang muda, bila you umum you nak kurangkan subsidi, and then 3 minggu selepas tu keluar laporan Ketua Audit Negara yang mana kita beli jam dengan harga RM3,000, kasut custom RM60,000 ke apa benda ke tak boleh diguna. Ada orang pergi lawatan rasmi RM50,000 punya trip, dia claim RM300,000. Orang marah. Dia kata kalau you nak kurangkan subsidi tak apa, tapi jangan macam tu. So that is inilah bagi saya keutamaan kita dalam pemuda pun, kita kena bersuara soal penyelewengan ni. Dia saya nampak masalah besar dulu ialah soal daftar pemilih. Nampak Pak Bakal lebih berjaya dah soal mendaftarkan pemilih. Dia
UMNO dapat lebih select. Kita lebih. Dia beli duit. Kita lebih. UMNO the most. Kalau kita tengok statistik, last round UMNO the most. But MCA, MIC, so UMNO nombor 1, lepas tu nombor 2, 3, 4 PAS, DAP, PKR, lepas tu barulah MCA. So that's why kita menang. Melayu kita menang. UMNO naik, Melayu kita menang. Tua Melayu kita menang, muda Melayu kita menang, tapi kita kalah. Saya bentangkan statistik kat Datuk Sri Najib. Analisa yang pemuda UMNO buat berdasarkan kepada saluran. Kawasan Melayu memang kita walaupun tak menang banyak, kita menang the young votes. Tapi yang menyebabkan keseluruhan orang muda ni, the picture is against us, sebab kawasan-kawasan bandar. Saya kata, saya bagi contoh kepada ni PM. Saya kata di kawasan luar bandar Melayu ataupun kawasan bandar Melayu, kita menang 54%, 55%, pembangkang 45%. Tapi datang ke kawasan bandar ceras putih semua, dia menang 70% pengundi muda Chinese. Kita hanya 30% atau 20%. That's why overall picture dia tunggang langgang. Tapi kalau kita ambil just Malay, kita ke depan. Di Serang pun pemuda akan bagi penekanan pada daftar pemilih lagi di Serang. Daftar pemilih, yes. Tapi saya cadangkan kepada Presiden juga dalam syarat BN dan UMNO. Saya kata ini pandangan pemuda lah. Saya kata kita just bagi automatic lah. Bila dah sampai 21 just automatic daftar. Kita tak payah buat kerja 2 kali. Sekarang ni you bayangkan kita buat kerja 2 kali. Kita pergi cari dia orang daftar, lepas tu kena campaign pula. Once dia dah automatic, senanglah kerja kita. Kita tahu everyone yang dah 21 tahun dia dah jadi pengundi. Kita tak buat dulu sebab kita risau yang kalau kita daftar semua ni tidak akan memihak kepada kita. Tapi argument saya yang saya rasa dapat diterima oleh pucuk pimpinan adalah penyokong pembangkang, kalau dia nak undi, dia dah daftar dah. Yang tak daftar ni adalah mereka yang boleh kita tarik, sebab mereka biasalah budak Melayu yang tak kisah apa benda, kita boleh convince dia orang. Yang memang benci kita dah daftar dah. Yang tak daftar ni dia atas pagar, dia kertas putih. So apa jadi pada proposal tu? Kita tengah bincang, tengah pertimbangkan. Juga media sosial. Pindah undang-undang. Perlembagaan. Juga media sosial. Macam mana Wibi tengok dari segi orang kata gelombang media sosial, orang kata KJ naik kerana dia menunggang dengan betul media sosial ni. Saya tengok even pemimpin bangkang pun guna Twitter, FB cukup lancar. Ya. Macam mana Wibi tengok? Yalah, kita kena faham bahawa media sosial ni satu medium utama bagi orang muda. Hari ni bukan saya kata media arus perdana, media tradisi ni tak laku. Walaupun media tradisi ataupun media arus perdana, dia punya saluran yang paling popular sekarang ni adalah melalui media sosial. So contohnya utusan berita harian. Dia banyak orang muda baca utusan dan berita harian dalam Facebook dan melalui laman web. Ya, bukan saya nak kata dia orang tak relevan lagi, dia orang relevan tapi melalui media sosial. Sebab boleh komen kat situ, boleh link, boleh share macam-macam. So sebagai pemimpin dalam UMNO, kita kena ada kekuatan dalam media sosial. Saya buat benda ni bukan sebab populariti, sebab saya nak mendekati UMNO Barisan Nasional dengan orang muda. Itu sebab saya guna Twitter, saya guna Facebook, tiap-tiap hari saya guna. Dan sedikit sebanyak bila saya ada ratusan ribu pengikut, itu adalah baik untuk UMNO dan BN. Sebab saya mewakili UMNO dan BN. Kita memerlukan seorang pemimpin yang ada that kind of reach, because kalau tidak, saya nampak kalau tengok pembangkang, saya rasa satu kelemahan kita before the last election, FB dah okey, Twitter dah okey, kita kalah tang YouTube ni. Sebab saya melihat dia banyak buat video. Anwar Rafizi dia buat video pasal ni minyak kereta, harga kereta semua tu, dan dapat sebaran yang cukup luas. Dan kita masih lagi di situ, masih lagi terlalu formal, terlalu rigid. Video kita nampak macam tak bersahaja. So kita kena address benda tu. Ada setengah pemimpin dia takut nak join Twitter ni sebab tak ada orang follow. Macam mana YB boleh dapat sampai 100,000 tu? Apa tips ni? Saya buat daripada dulu satu. Saya buat dah lama dah. Yang kedua, kita kena konsisten. Maksudnya kita kena buat tiap-tiap hari. Jangan kita buat seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kita kena buat tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, kita kena bersahaja.
Kadang-kadang saya tweet benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan politik. Ada orang tanya, why you tweet benda macam ni? Sebab you kena tweet lah, sebab you menteri. I kata, tapi orang muda ni dia nak kenal kita sebagai individu, bukan sebagai menteri. Kalau saya hanya tweet jadual saya ataupun saya dah mesyuarat ini, saya tengah interview dengan agenda daily, orang tak minat. Dia nak tahu apa pandangan saya tentang MU sekarang ni kan. MU tengah kalah, so saya buat joke lah, ini yalah biasalah kan. So I buat tweet kata, sekarang saya memahami apakah perasaan penyokong Liverpool selama ni. Something like that. Itu dapat putaran yang besar, thousands of retweet. Sekurang-kurangnya orang tengok, ini menteri UMNO, okey lah. Mungkin kita boleh pergi ke parlimen sekejap. Banyak lah. Kalau zaman YB, masa tu YB belum diganti sebagai menteri. Ada YB, ada Aman, Kamal, ada Rahman Dahlan. Jadi sekarang ni mereka yang antara backbencher yang garang di parlimen berada dalam kabinet. Bung ada lagi? Bung? Mungkin dapat ulas sikit lah tentang beberapa muka baru yang YB sudah nampak. Mereka ni boleh meneruskan menjadi perisai kerajaan di parlimen. Mungkin boleh. Saya melihat dalam dua penggal ni, dua sesi ni ada dah mula muncul lah beberapa orang yang saya melihat boleh jadi perisai kepada kerajaan. Ada juga di kalangan orang muda, macam saya tengok Rizal, Aziz Baling, Aziz Syifadeh telah mula mengambil alih peranan yang dimainkan oleh beberapa daripada ahli parlimen dululah. Dan mereka pun saya nampak berani dan berisi, dia punya pandangan mereka berisi, ataupun ada konten lah. Dan kita juga ada orang lama yang saya teruja sekali. Orang lama, kalau dulu orang lama dia tak suka cakap, dia tak banyak cakap, terutamanya bekas-bekas menteri. Tapi sekali ni Tan Sri Anwar, dia he's very good lah. Dan dia tak ada ego, walaupun dia bekas menteri. Dia macam Tan Sri Syaril lah. Dia orang tak kisah bekas menteri ke tak bekas menteri, dia cakap. Dan itu yang kita perlukan. Sebab bila dia cakap sebagai pengalaman saya sebagai seorang bekas menteri. So tak ada siapa nak menyampuk kan? Siapa pernah jadi menteri? So dia orang semua diam lah. Macam Anwar bila dia cakap, saya pernah pegang Menteri Kewangan 7 tahun, timbalan Perdana Menteri. Siapa? Kan, dulu Rahman dengan I lah menyampuk kan. So perlu ada orang yang boleh carry. Saya nampak Tan Sri Anwar dan beberapa lagi ahli parlimen baru yang saya nampak boleh fight Bangkang. Dan actually cakap pasal parlimen ni, saya kecewa sikit dengan Bangkang. Saya duk ingat Bangkang ni lagi hebat, tapi saya nampak tak apa sangat. Walaupun jumlah even for that matter Tony, Rafizi pun tak adalah apa sangat. Dia lagi hebat dulu masa dia buat PC kat lobi parlimen. Masuk dewan dia dah jadi macam mandul sikit lah. Itu je headline. Hebat untuk buat PC. Dia hebat masa buat PC kat parlimen. Soal NFC semua saya mengakui lah, tapi sekarang masuk tak ada apa lah. Betul tadi kita pemilihan. Nampak kan? Walaupun kali ni jumlah mereka lebih ramai, tapi dia kurang lah pandai dengan lepas walaupun tak macam tu, tapi fight lah. Ini bila masalah, bila orang masuk gelanggang yang sebenar, dia mula kecut lah. Ulas sikit pasal pemuda ni kan. So macam mana YB nak, mungkin ini last term sebagai Tua Muda Malaysia. Jangan halau saya cepat. Jadi untuk ada calon tak? Untuk tinggalkan pemuda ni sebagai satu organisasi yang relevan pada pemuda akan datang. InsyaAllah. Saya tak boleh meramalkan masa depan, tetapi untuk 4 tahun akan datang ni, saya, kalau sekiranya saya dah nak meninggalkan pemuda selepas penggal ini, saya nak meninggalkan pemuda kepada pengganti saya dalam keadaan yang lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. So saya rasa kita dah berjaya dari segi fasa pertama, dah buat macam-macam program baru yang relevan kepada orang muda. Yang fasa kedua ni, seperti mana yang saya sebutkan tadi, adalah untuk menyediakan pelapis. Kalau kita dapat train, kalau kita dapat latih kader-kader pemimpin pemuda yang baru, bukan seorang tetapi ramai, bukan hanya di peringkat kebangsaan tetapi sampai ke peringkat bahagian, saya rasa saya dah berjaya lah sedikit sebanyak dari segi jawatan masa saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. So tugas penggal kedua ni bukan hanya dari segi pendampingan pengundi muda yang mana kita buat
penggal pertama, tetapi juga dalaman kita. Nak tinggalkan pemuda yang ada motivasi, yang rajin, yang bersuara, yang bersedia untuk mengambil alih kepimpinan pemuda ni. Terima kasih. Okay? 50 minit. Alright, 50 minit. Okay.